Okay, so saya akan mulakan dengan uh, okay, dengan pengenalan dulu. Pengenalan. Mungkin ada ejen yang baru join kan. Belum betul-betul kenal lagi Sweet Lab ni apa, company apa Sweet Lab kan. Kalau search dekat Google, Sweet Lab tak jumpa pun nama company kan. So sebenarnya Sweet Lab ni Sweet Lab ni adalah jenama brand. Satu brand yang digunakan oleh Syarikat Sugalistion Sdn Bhd. So HQ kita adalah Syarikat Sugalistion Sdn Bhd. Dan jenama kita adalah Sweet Lab. Okay, ni just overview lah, sedikit lah ringkas kan. And then apa yang Sweet Lab ni buat? Sweet Lab ni mengeluarkan produk alternatif gula yang rendah hingga sifar kalori. Daripada ramuan bermutu tinggi melalui teknologi dan penyelesaian inovatif. Ni ayat dalam pamphlet lah, korang boleh baca nanti kan. So basically nak cakapnya Sweet Lab ni adalah satu company, satu jenama daripada company Sugalistion Sdn Bhd yang mengeluarkan produk alternatif gula. Alternatif gula yang tak ada zero kalori, zero sugar dan rendah kalori, rendah sugar. Basically kalau orang tanya, Sweet Lab ni apa? Itulah syarikat yang mengeluarkan produk rendah hingga sifar gula dan kalori. Alright, okay. So next kita tengok visi dan misi. Ni sangat penting ni, visi dan misi. Di awal tahun 2002 ni sangat best lah kita cakap tentang visi dan misi Sweet Lab kan. Sebab visi dan misi Sweet Lab adalah visi dan misi kita juga. Sebab apa yang Sweet Lab nak cuba bawakan adalah itulah juga apa yang kita nak cuba bawakan kepada customer. Which is apa aim kita, apa aim Sweet Lab ni kan. Which is Sweet Lab nak membantu semua lapisan masyarakat menikmati kemanisan yang berkualiti tanpa menjejaskan kesihatan dan rasa. So itulah juga patut menjadi visi dan misi kita, aim kita. Sebelum kita nak buat apa-apa, inilah dulu kita punya matlamat ataupun niat kita kan. Which is kita sebenarnya bukan sekadar, betul kita nak dapat income kan, nak dapat side income, nak dapat duit semua tu. Tapi at the same time sebenarnya kita tengah membantu semua lapisan masyarakat daripada kecil sampai besar, tak kisah bangsa apa semua untuk menikmati kemanisan yang tak mengefek kepada kesihatan. Sebab manis usually akan direlatekan dengan kesihatan kan, menjejaskan kesihatan. Tapi Sweet Lab nak bawa sesuatu yang manis tapi tak memberi efek kepada kesihatan dan rasa. So best lah sebenarnya apa yang kita tengah buat sekarang ni. Kita tengah nak membantu ramai orang kat luar sana. Okay, next kita tengok. Kita start dulu dengan, bila cakap pasal Sweet Lab, manis kan? Manis, pemanis. Okay, apa benda basic daripada manis-manis ni? Macam mana boleh terjadinya Sweet Lab ni? So, bila cakap pasal manis, dia ada kaitan dengan gula. Betul tak? Siapa kat sini tak suka makan gula? Ada ke? Tak ada kan? Especially rakyat Malaysia memang terkenal. Especially rakyat Malaysia, especially orang Melayu. Memang sangat-sangat macam ni lah dengan gula kan. Memang tak boleh dipisahkan dengan gula. Dalam kuih ada gula, dalam air ada gula, dalam masakan pun bergula-gula, sambal pun manis. Semua manis. Memang tak dapat lari dengan gula. Okay. So kita nak tahulah sebenarnya apa ada dengan gula ni. Kenapa boleh adanya Sweet Lab ni? Bila kita cakap pasal manis, relation dia adalah kepada gula. So apa ada dengan gula ni? So kita tengok Okay. Ni benda yang saya tengah sampaikan ni adalah introduction baru. Introduction sebelum kita masuk betul-betul kepada produk Sweet Lab. Sebab Sweet Lab adalah alternatif gula kan, pemanis alternatif gula, which is solusi. So sekarang kita nak tengok kenapa wujudnya solusi Sweet Lab ni. Apa masalah yang berlaku sekarang ni? So kita nak tengoklah masalahnya kepada alternatif gula, masalahnya kepada gula tu sendiri. Ada apa pada gula ni? So basically ni saya rasa semua orang dah tahulah, tapi kita just
go through sahaja kan, go through sahaja. Mungkin ada yang tak tahu juga tentang gula ni kan. So saya nak tanyalah korang semua kan. Saya tak tahu korang semua ada ke tak kat situ. Okay, baru masuk. Welcome. Kita baru je masuk introduction. It's okay. Okay. So untuk saya make sure semua orang masih ada kat situ, saya nak tanyalah satu soalan. Saya nak tanya satu soalan, minta korang tulis jawapan dekat chat box. Apa jenis gula yang korang tahu? Boleh nak tengok sekarang. Tulis kat chat box laju-laju. Apa jenis gula yang korang tahu? Gula merah and Pinang kata. Okay. Gula tebu, gula pasir, gula Melaka, lagi gula apa lagi? Gula ni benda yang sangat biasalah kita guna nak masak. Dia bukan satu jenis gula je. Banyak-banyak jenis gula kita ada kan kat rumah. Gula perang, gula batu, madu, gula kelapa. Gula kelapa tu gula apa? Molasses, brown sugar. Especially kalau korang yang rajin memasak, baking, memang sangat kena tahulah kan jenis-jenis gula ni. Tapi malam ni saya tak adalah nak buka single details about gula. Nanti boleh jadi kelas baking kan untuk kenal jenis-jenis gula. Tapi malam ni saya just nak share very rough idea lah yang basic sahaja tentang gula yang masyarakat Malaysia ni tahu dan selalu guna. Okay, gula kabung, brown sugar, yes. Okay, betul. Terima kasih semua yang bagi respon. Okay. So, apa yang saya nak sentuh malam ni, just a very basic thing tentang gula, which is sumber daripada gula ni banyak. Bukan sahaja daripada tebu. Biasa gula yang kita guna kat rumah tu gula tebu kan. Yang refined sugar. Gula pasir tu daripada gula tebu, gula perang pun daripada tebu. Dan ada bit gula. Bit gula ni sugar beet. Sugar beet ni biasanya daripada overseas lah. Daripada Europe, US, dia orang gunakan bit gula. Okay, and then daripada kelapa. Macam gula Melaka, gula kabung. Daripada kelapa. So ni adalah sumber-sumber gula. Banyaklah jenis kan nak katanya. Okay. Dan apa sebenarnya yang ada dalam gula tu? Kenapa gula ni menjadi satu isu? Apa benda yang ada dalam gula? Yang ni mungkin a bit technical sikit nak share dengan korang. Tapi saya rasa korang perlu tahulah kita sebagai pengguna, usahawan, ambassador Sweet Lab ni kena tahu tentang term-term ni juga. Sebab kita punya customer kan dari pelbagai jenis golongan. Mungkin ada yang tak guna term-term ni tapi mungkin juga ada yang tahu term-term ni dan tanya kita sukrosa lah apa kan. Kalau kita tak tahu, nanti kita yang macam terpinga-pinga kan nak jawab soalan customer. So that's why malam ni saya akan share juga term-term yang mungkin agak technical sikit tapi kita perlu tahu. Mungkin boleh tulis lah takut kita lupa kan. Okay, so basically gula biasa yang kita guna, yang kebanyakan masyarakat Malaysia guna sekarang ni kat rumah mesti akan ada gula pasir yang letak dalam bancup air, nak masak gula pasir, yang gula putih lah, gula putih. Okay. So gula ni dia punya kandungan dalam gula yang menjadi isunya sebab dia adalah sejenis karbohidrat sukrosa. Sukrosa sukrosa S-U-K-R-O-S-A. Sukrosa. Sukrosa ni adalah karbohidrat. Tahu kan karbohidrat? Karbohidrat tu bukan daripada gula je. Karbohidrat yang biasa kita ambil dari apa lagi? Cuba komen sikit lah takut korang ngantuk kan. Cuba komen sikit. Apa lagi jenis karbohidrat yang kita selalu ambil dalam seharian? Selain daripada gula, sukrosa ni, tepung, mi, nasi, semua tu ada kandungan gula juga. So, gula putih ni juga adalah salah satu jenis karbohidrat. Salah satu jenis karbohidrat yang ringkas, karbohidrat ringkas yang dinamakan sukrosa. So sukrosa ni, sukrosa satu ni kan, nama dia sukrosa. Dalam sukrosa ni, dia glukos tambah fruktos. Glukosa tambah fruktosa, dia jadi sukrosa. So sukrosa ni lah gula yang kita ambil selalu ni, gula putih ni. Okay, tak apa. Jangan risau kalau tak faham. Kita tengok next slide dulu. Okay. Harapnya tak ada yang pening lagi sebab kita sangat baru je nak mula kan.
Okay, betul. Roti, kek, ubi. Yes. Next slide kejap Just stop. Okay. So tadi kan kita cakap pasal gula ni dari sumber mana and then apa yang ada dalam gula, which is dia adalah sucrose ni. So sucrose ni dia terdiri daripada glukos dan fruktos. Kenapa saya nak cakap pasal, saya nak bagi tahu juga korang kena tahu juga pasal glukos dengan fruktos ni sebab dia ada kaitan dengan apa isu yang berlaku dengan gula ni. Kan sucrose kan, gula kan, sucrose ni gula kan, gula dia ada glukos. So fungsi glukos ni, fungsi gula ni, yang glukos ni dia merupakan sumber tenaga. Sebab itulah orang cakap gula ni dia bagi tenaga. Karbohidrat termasuk gula memberi tenaga sebab dia ada glukos. Glukos ni dia akan tukar jadi energi dalam bentuk kalori. Kita cakap pasal kalori tu kan sebab ada glukos. Okay, boleh tulis Okay, so glukos ni penting untuk bagi tenaga. Tapi glukos ni bukan saja kita boleh dapat, kita akan dapat dalam gula sahaja. Sebenarnya dalam makanan-makanan lain yang macam korang sebut tadi, kek, mi, roti, semua tu pun kita dah dapat glukos untuk bagi tenaga kat badan kita. Lepas tu kalau tambah lagi gula, bertambahlah lagi glukos dalam badan kita. Bukan apa, sebabnya bila mana glukos ni bertambah dan berlebihan, bahayanya dia akan tukar jadi lemak. So kita memang akan makan nasi ke hari-hari. Kita memang akan makan mi, makanan berat lah. Kita akan ambil je karbohidrat lain tu. Roti, mi, nasi semua tu. So benda tu dah bagi glukos kat kita, dah bagi tenaga kat kita. Lepas tu tambah lagi gula-gula lain kan dalam air, dalam minuman, tambah lagi gula. So glukos tu bila dia jadi berlebihan, kita tak guna, tak gunakan tenaga tu, dia akan jadi lemak. So itulah yang jadi bahaya sekarang ni, gula tu. Okay, faham ke? Cuba komen sikit faham. Kalau faham, kalau tak faham, tulis je tak faham. Komen sikit. Sekarang ni kita kat mana Sekarang ni, okay, Jita kata faham. Alright, faham. So sekarang ni sebenarnya saya tengah nak explain kat korang semua untuk kita tahu apa masalah yang ada pada gula ni. Which is, dia adalah sumber tenaga. Ni baik, tapi bila mana berlebihan, dia menjadi lemak. Okay, faham Alhamdulillah faham. Okay. So, next kita pergi next. So, selain tu apa lagi fungsi gula? Selain dia memberi tenaga, dia ada glukos yang memberi tenaga. Dia juga, fungsi dia memberi, dia ada fungsi dalam masakan. Dalam masakan. Sebagai perasa contohnya kan, yang bagi rasa manis tu datangnya daripada gula. Fermentasi, macam kalau kita nak adun dough tu, kita nak bagi yeast tu kembang kan, kita letak gula kan. Membantulah untuk fermentasi, pewarna, pengawet, softening. Kalau pukul telur, letak gula nak bagi kembang kan. Dia macam ada function, ada fungsi-fungsi tertentu lah yang memberi tekstur, memberi rasa kepada masakan kita. So itu fungsi gula lah, tenaga dan fungsi dalam masakan. Menjadikan kek tu kek, menjadikan biskut tu biskut. Okay. Faham ni kalau nak terang satu-satu ni nanti korang pening juga. Tapi korang boleh tengok lah dekat jadual ni. Sebagai flavor enhancer, bulk texture, microbial stability, fermentation. Semua-semua ni lah dia ada fungsi-fungsi tertentu yang kalau kita guna benda lain mungkin tak jadilah kek tu. Untuk gantikan gula ni tak jadilah tekstur kek tu, tak jadilah tekstur biskut tu. Sebab dia ada fungsi-fungsi dia lah tersendiri kepada makanan. Alright. Okay, tu a good thing lah dalam gula ni kan. Okay, so apa lagi yang kita patut tahu dalam gula? Tadi kita tahu sumber daripada mana. Apa kandungan gula? Apa kandungan gula tadi? Boleh tak nak korang tulis sikit dekat chat box. Kandungan gula ni terdiri daripada apa tadi? Molekul je molekul. Takut pula dengan term tu. Dia terdiri daripada apa tadi? Tulis sikit nak make sure korang dapat grab lah. Okay.
Sukrosa, yes, betul. Yeay, betul. Pandai. Okey. Glukosa dan fruktosa. Dah macam exam pula kan. Tapi ni penting untuk kita tahu. Ya, betul. Pandai semua orang. Okey. So sebabnya kita kena tahu glukosa, fruktosa semua ni dia ada relation lah dengan isu yang berlaku dalam gula ni sendiri kan. Okay. So sekarang ni saya nak ajak untuk korang tengok apa kaitan gula dan kesihatan. Kan tadi cakap pasal gula. Manusia dan gula tak dapat dipisahkan kan. Makanan akan jadi hamba tanpa gula. So memang kita sangat memerlukan rasa gula which is manis tu untuk mewarnai hidup kita kan. Tapi at the same time kita kena tengok juga satu sisi lain apa efek gula ni terhadap kesihatan. Okay, tengok yang pertama. Ni mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. So kita tahulah malam ni statistik. Statistik yang dijalankan oleh National Health and Morbidity Survey NHMS ni mengatakan obesity menunjukkan ni pada tahun 2009 lah statistik ni, which is latest lah, kajian yang latest lah. 2019 baru 2 tahun. Yes, 2 tahun macam tu kan. Menunjukkan 50% peningkatan dalam berat badan. Peningkatan berat badan, obesity, which is 30% overweight, 19%, 20% lah, 20% obese. Which is half kan. Half percent of population mengalami peningkatan berat badan yang bukan 2-3 kilo tapi dah sampai ke tahap overweight dan obese. Sangat bahaya, sangat membimbangkan. Dan yang surprisingly, yang mengejutkan lagi dikata kat sini kan, particularly high among women kan, 55%, 54.7% adalah wanita kita. Wanita lah kan. Sangat mengejutkan. Walaupun kita rasa bukan ke yang selalu mengopi, lepak-lepak, tertarik tu orang lelaki kan. Tapi statistik mengatakan wanita lah yang mengalami peningkatan berat badan yang membahayakan lah, tingkat obesiti kan. Dan bukan tu saja, kanak-kanak juga didapati peningkatan obesiti semakin meningkat. Kan tu saja lagi. Lagi terkejut. Ni statistik dekat Asia Tenggara. Asia Tenggara, cuba tengok nombor 1 siapa. Ranking nombor 1. Tepuk tangan. Tak tahulah nak tepuk tangan ke tak kan. Memang sedih. Ranking nombor 1 obesity adalah Malaysia. Which is rakyat Malaysia memang kat sini nak katanya memang kebanyakan rakyat Malaysia dah mengalami obesiti yang membimbangkan. So sangat perlu dibantulah kan. Sebab obesiti ni dia bukan sekadar berat badan je. Sebab bila kita ada obesiti dia akan lead kepada penyakit-penyakit lain yang berbahaya. Okay. So sangatlah membimbangkan gula ni. Tapi dia tahu rakyat Malaysia ni tak boleh tinggal gula. So macam mana? Susah kan? Susah sangat. Dalam makanan kita memang kebanyakannya perlukan gula. Tak ada makanan yang tawar kan. Memang makanan yang banyak menggunakan gula. So macam mana kita nak bantu sekarang ni? Walaupun kat sini dia kata obesiti ni ada banyak faktor-faktor yang menyebabkan obesiti. Tapi gula sebenarnya adalah penyumbang terbesar. Okay, so ni satu isu lah yang saya nak bawakan kat korang. So that korang pun, inilah benda yang kita perlu share juga dengan orang kat luar sana, customer-customer kita. Sebab tak ramai orang sedar tentang hakikat yang kita sebenarnya dalam bahaya. Bahaya obesiti, bahaya penyakit-penyakit lain. Okay. So, korang kena tahulah benda ni. Next. Close it. Okay. Selain daripada obesiti tadi, gula ni
juga, walaupun dah ada kat sini, nak minta korang tulis lah. Apa lagi efek lain yang boleh diakibatkan oleh gula yang berlebihan. Nak minta korang type dekat chat box. Copy kat sini pun boleh. Nak make sure korang masih segar dan wujud lah dekat dalam Zoom. Tulis dekat chat box apa lagi penyakit-penyakit lain atau efek kesan sampingan lain bila mana kita ambil gula berlebihan. Okay, siapa nak jadi nombor 1 tulis? Fikriah kata kolesterol, yes. Cepat penat Hazila. Julita cakap bila gemuk sebab gula muka nampak tua. Betul. Bukan sebab gemuk, bukan sebab bila gemuk nampak tua. Bila ambil gula tu sendiri walaupun tak gemuk tapi dia menyebabkan kulit kita nampak tua. Diabetes, betul. Obesity, yes. So korang boleh tengoklah kat sini. Banyak sangat penyakit-penyakit lain yang boleh disebabkan oleh pengambilan gula yang berlebihan. Kegemukan, sakit jantung, darah tinggi, gigi rosak, batu karang, kolesterol, semua-semualah diabetes. So sebenarnya bahaya ke tak bahaya gula ni? Korang rasa bahaya ke tak bahaya? Pengambilan gula yang berlebihan. Bahaya ke tak bahaya? Bahaya. Siapa tahu, okay, nak bagi quiz sikit lah. Siapa tahu berapa selain daripada makanan kita seharian, nasi, roti, mi semua tu, berapa sudu gula maksimum yang kita boleh ambil dalam sehari? Gula tambahan lah. Gula yang disarankan yang kita boleh ambil. Siapa tahu berapa sudu maksimum? Ada tak tahu? Boleh je, teka je. Berapa sudu gula yang kita boleh ambil lah maksimum dalam sehari. Okay, kat yang tiga, satu sudu besar tak tahu. Okay. Sebenarnya, 2 sudu Sebenarnya dalam sehari kita maksimum boleh ambil 6 sudu teh. 6 sudu kecil gula sahaja. Tu maksimum. Tapi hakikatnya, adakah kita mengambil, cukup ke kalau nak buat air 6 sudu teh je? Tak lebih 5 sudu. Betul? Cukup ke? Breakfast buat air teh berapa sudu? Letak 5 sudu besar. Tak tahulah korang kan. Tu belum lagi pergi lunch. Pergi lunch, kalau makan kat kedai, nak beli air sirap lah, teh tarik lah. Tak cukup gula dalam makanan lagi. Nak katanya, sebenarnya memang kita terlebih ambil gula. Rakyat Malaysia ni dah terlebih ambil gula. That's why lah statistik tadi, nampak 50% berat badan population rakyat Malaysia ni yang mengalami peningkatan berat badan, obesity dan overweight. Sebab gaya hidup tak aktif and then ambil gula banyak. Okay. Kan, terlebih sangat. So, tapi itulah, susah kan kalau kita tak nak ambil gula dalam makanan, betul tak? Sebab dari kecil kita dah terbiasa makan manis, minum manis, dan tiba-tiba kena kurangkan ataupun stop. Memang sangat susah. So that's why lah tak ramai orang kat luar sana yang sedar tentang bahaya ni dan disedarlah untuk kena kurangkan gula ni. That's why lah orang tak kisah dan keep on beli je dan consume gula dengan banyak. Nur kata nasib baiklah sekarang dah guna Seedlab. Saya pencinta gula tapi saya ada kesedaran, that's why guna gula ni. Baguslah, Alhamdulillah Julita Kak Nur antara orang yang adalah kesedaran bahayanya gula ni. That's why lah bertukar kepada Seedlab. Tapi kat luar sana ramai lagi orang yang tak sedar. Walaupun ada penyakit pun still juga guna gula dan membahayakan kesihatan kan. So inilah kita punya peranan untuk kita bagi kesedaran. Bukan sekadar nak jual tapi kita nak bantu orang untuk sedar dan bagi alternatif lain yang lebih baik untuk
makan manis tapi tak efek kesihatan. Okey. So tadi apa yang saya explain tadi semua tentang gula kan. Bagaimana gula dan rakyat Malaysia ataupun gula dan manusia tak dapat dipisahkan kan. Walaupun dah sakit ke, dah tahu tak sihat ke, tapi still tak boleh tinggalkan. So kita sedar benda ni, Sweet Lab sedar bahayanya benda ni kan kepada kesihatan kita. Jadi macam mana Sweet Lab nak bantu selesaikan masalah? Macam mana kita as duta Sweet Lab ni kan, ambassador Sweet Lab ni nak bantu selesaikan masalah? Apa yang kita akan buat? Apa yang kita offer? So kita offer alternatif kepada gula. Itulah dia yang dibawa dalam produk Sweet Lab ni adalah bukan gula tapi alternatif kepada gula. Which is term ni pun ni adalah satu term yang korang kena tahulah. Nanti kalau customer tanya, tahulah nak jawab apa kan. Biasanya kalau customer tanya, Sweet Lab ni guna apa kalau tak guna gula? Kalau bahasa mudahnya cakap je ekstrak tebu. Cakap je ekstrak tebu. Tapi sebab ada je setengah customer yang dia nak tahu lebih detail. Ekstrak tebu, okey, gula biasa pun ekstrak tebu. So apa beza dengan gula biasa? So dia nak tahu lebih detail, so korang kena tahulah term ni, sukralosa. So pemanis yang kita gunakan alternatif gula dalam produk Sweet Lab adalah sukralosa. Dia sebenarnya daripada sukrosa juga tadi. Tapi menggunakan teknologi kita jadikan sukralosa ni lebih baik daripada sukrosa. Menghilangkan masalah-masalah yang mungkin berlaku disebabkan sukrosa tadi. Which is sukrosa ada glukos kan? So sukralosa ni tak ada glukos. So glukos tadi yang menyebabkan terjadinya lemak. So semua tu kan meningkatkan gula dalam darah. Kan kalau orang diabetes, kencing manis, bila cek gula tu, cek apa sebenarnya? Cek glukos lah. Kalau glukos dalam darah tu banyak, so kat situ indikator yang ada kencing manis. Bila mana ada glukos banyak dalam darah. So produk Sweet Lab ni dia tak ada glukos. Bukan semualah, tapi ni secara basisnya, secara asasnya apa alternatif gula yang Sweet Lab bawa adalah sukralosa yang tak ada glukos. Okey. Dan mungkin akan ada persoalan. Ni adalah persoalan yang biasa ditanya oleh customer kan. Kalau satu diorang akan tanya produk Sweet Lab ni daripada apa? Diperbuat daripada apa? Ekstrak tebu ataupun sukralosa. Selamat ke nak digunakan? Korang pernah tak dapat soalan ni? Macam boleh ke consume, okey ke? Tak ada apa-apa efek ke? Ada tak daripada korang yang pernah lah ditanya soalan ni oleh customer? Kalau ada boleh tulis ada Niza Sabarudin kata pernah. Sebab ni pun antara soalan-soalan common lah yang customer akan tanya, selamat ke tak? Okay, so apa yang kita boleh jawab? Jawab selamat sebab dia ada kelulusan daripada USFDA dan EFSA. Apa benda ni kan? USFDA, EFSA. USFDA ni adalah United States Food and Drug Administration. Basically dia adalah badan keselamatan makanan lah dekat US. Kiranya secara global, peringkat antarabangsa, sukralosa ni diiktirafkan selamat. Mungkin dekat Malaysia ni, sukralosa ni tak berapa familiar lagi, tak berapa terkenal. Orang baru nak kenal. Tapi kalau kat overseas, diorang dah biasa dah ambil sukralosa. So kat Malaysia ni, kita tak ada kesedaran lagi, kurang kesedaran dan tak kenal pun sukralosa atau apa. Jadi orang jadi ragu-ragu. That's why lah function kita untuk kita bagi tahulah sukralosa ni sebenarnya selamat sebab dia ada kelulusan daripada Badan Keselamatan Pemakanan dari overseas. And lagi satu, EFSA ni European Food Safety Authority. Daripada Europe dan US dah approve dah. Sukralosa ni memang selamat untuk digunakan. Sebab kadang-kadang biasalah kan kalau ada setengah customer yang memang suka cek-cek details yang paranoid sikit, yang takut-takut sikit, dia pergi search lah tu ni kan. Dengan cerita macam-macam lah. So
kat sini tujuan kita luruskan balik. Sebenarnya dah ada COP USFDA dengan EFSA ni dah insya-Allah dah confirm terjamin selamatlah digunakan. Okey. Ada doktor di Malaysia ni skeptikal dengan sukralose. Customer di kalangan doktor. Itulah sebabnya biasanya soalan-soalan ni ditanya oleh orang-orang yang profesional sikit lah. Yang jenis suka search detail-detail. So tak apa. Apa yang korang boleh jawab adalah dia dah dapat kelulusan selamat lah daripada overseas. Dan di Malaysia sendiri pun kita ada sijil kelulusan HACCP. Dari segi keselamatan makanan terjamin lah insyaAllah kan. Tak apalah. So kalau yang rasa skeptikal tu nak buat macam mana kan, biar je lah diorang. So kita nak bantu siapa yang nak dibantu saja. Okay. So ni saja je lah letak molekul-molekul ni, walaupun tak faham tak apalah kan. Buat hiasan kat sini tadi. Beza sucrose dengan sucralose. Molekul dia berbeza sedikit sahaja, tapi dia selamat untuk digunakan. Okay, apa ciri-ciri sukralosa ni? Yang specialnya sukralosa ni daripada sukrosa adalah kemanisan dia ditingkatkan 600 kali ganda. 600 kali ganda lebih manis. So this is good thing lah kan. Kalau sukrosa ambil sikit, ambil banyak baru manis, sukralosa ambil sikit je dah manis. And then bebas kalori, tak ada kalori. Kenapa tak ada kalori tadi? Sebab dia tak ada glukos. Tadi glukos tu yang memberi kalori kan, tenaga. So sebab sukralosa ni tak ada glukos, so dia tak ada kalori. Zero calorie. So that's why dalam produk Sweetlab ni zero calorie. Tak ada aftertaste. Dia tak ada rasa sampingan sebab pemanis-pemanis dekat alternatif kat luar sana bukan sukralosa je, ada banyak jenis yang lain kan. Cuba korang sebut sikit apa jenis pemanis alternatif yang korang tahu selain daripada sukralosa. Siapa yang tahulah boleh tulis kat chat box. Kita pengetahuan sikit. Sebab kita jual produk pemanis kan, so kita kena tahu sikit apa produk pemanis lain yang ada kat luar sana. Okay, ada aspartame, stevia. Stevia yang paling famous lah, yang di kalangan orang Melayu memang tak kenal stevia tu macam pelik lah. Stevia antara yang famous. Monk fruit, stevia kan, memang jawapan mostly stevia. So stevia ni paling famous lah di kalangan orang Melayu, alternatif gula kan. Okay, tapi apa yang pemanis lain ada yang apa nak katanya sukralosa, Sweetlab ni lebih special daripada pemanis-pemanis lain tu adalah dia tak ada aftertaste. Contoh kalau stevia kan. Kalau stevia, korang pernah rasa tak stevia? Stevia kan bila kita makan, letak dalam air ke makanan ke, dia ada rasa pelik. Dia ada rasa lain. Dia manis tapi dia ada rasa lain. Which effect lah makanan tu. Ada rasa herbal. Kan, dia ada rasa lain. Which kalau ada setengah orang, dia tak boleh nak accept rasa tu. Walaupun dia nak tukar kepada gula, tapi tak boleh nak makan makanan tu sebab ada rasa tak best kan. So bestnya sukralosa produk Sweetlab kita ni, dia tak ada rasa-rasa yang pelik-pelik tu. Jadi customer kita kita sendirilah boleh menikmati kemanisan tanpa rasa yang menyebabkan kita tak jadi nak makan kan. Okay. Aspartame rasa ubat. Selalu terkena. Sebab pemanis-pemanis yang kat luar sana, dia ada rasa yang tak best tu. Okay. Dan satu lagi, specialnya sukralosa ni, dia ada ciri-ciri tahan haba. Kenapa penting tahan haba ni? Sebab kan kalau gula biasa, kita kan guna dalam masakan, nak baking kan kita guna gula biasa. So, ada setengah pemanis lain, dia tak tahan haba. So, bila dia kena dekat suhu yang tinggi, dia rasa manis dia tu hilang. Ataupun dia merosakkanlah rasa makanan tu. So tak best lah, walaupun tukar gula tapi merubah rasa makanan, tak best kan. Tapi sukralosa kita ni
dia tahan haba. Sama function macam gula biasa. So itulah specialnya. That's why dah sesuai lah untuk masakan, baking dan segala macam lah boleh guna. Tahan haba dan satu lagi stabil pH. Tu pun antara ciri khas lah sukralosa ni. So korang boleh tambah lah, tak ada dalam slide ni. Dia stabil, pH stabil. Dia tak, kalau pH yang berbeza mengubah rasa tak. Okay ya, alright. So far semua orang okay ke? Boleh tak komen okay kalau okay. Kalau tak okay, jujur je cakap tak okay. Baru tahu tahan haba, yes. Tu antara point penting juga tu untuk kita explain kan, kalau customer tanya untuk kita bagi tahulah tentang Sweet Lab ni. Specialnya sebab tahan haba. Oh baru masuk, okay tak apa. Okay, alright. So, ni overall lah kesimpulan cakap pasal sukralosa. Sukralosa ni basis ingredient, ingredient asas lah dalam produk Sweet Lab ni. So, bestnya sebab kita dapat nikmati kemanisan tanpa menjejaskan kesihatan, tanpa meningkatkan kalori, tanpa menyebabkan obesiti dan sebagainya. Boleh kalau kita consume, kita makan sukralosa ni, kita dapat manis tapi dia tak efek kesihatan. Macam kita makan gula kan. And then second thing bestnya sebab dia still dapat kekalkan fungsi gula dalam masakan. Boleh guna dalam baking dan nak buat masak apa-apa pun boleh. Alright. Ya, betul. Kalau baking boleh tahan sampai 200 degree, tak ubah rasa. Yes. That special thing lah about Sweet Lab kan. Okay. So, macam kalau pemanis lain kan, mungkin dia bagi kelebihan dapat menikmati kemanisan tanpa menjejaskan kesihatan. Contoh stevia ke, aspartam ke, dia bagi function ni. Dapat enjoy manis tanpa menjejaskan kesihatan. Tak. Ada orang nak bercakap apa-apa kah? Okay, tak ada. Okay. Kalau pemanis lain mungkin dia boleh bagi feature ni, dia boleh bagi kelebihan ni. Manis tanpa menjejaskan kesihatan. Tapi mungkin dia tak boleh gantikan fungsi gula. Dia akan mengubah rasa dalam masakan. Tapi sukralose kita, dia boleh dapat dua-dua ni. Dia boleh bagi manis tanpa efek kesihatan dan juga boleh bagi fungsi masakan. So, best lah dua-dua ni kan. Okay. Dia stuck sikit. Dan baru kita nak masuk. Tadi overview lah. Pengenalan dan secara asas ni lah sebelum kita into details. Tapi basically kalau korang dah tahu tadi tu, yang ni senang je lah insyaAllah kan. Okay. So kita nak kenal lah produk kita kan, sebab ni adalah produk kita. Kita kena buat macam produk kita sendiri, so kita kena tahu. So produk Sweet Lab ni semuanya ada halal, dapat kelulusan halal JAKIM. Jangan risau sebab ada je juga tau customer yang tanya, halal ke produk ni? Halal, ada tanda halal. And then diabetic friendly, keto friendly. Ni ada sijil pengesahan daripada HACCP, Badan Keselamatan Makanan lah, dan kualiti. Julita kata Julita adalah pengamal diet keto. Itulah ramai juga customer-customer kita yang tengah menjalani diet keto yang memang consume produk kita. Salah satunya Julita lah. Okay. So kita start satu. Ni kalau korang ada nak tanya apa-apa, so far ada nak tanya apa-apa tak? Kalau tak ada, boleh tulis tak ada. Sebelum saya go through satu-satu ni produk. Okay. Tak ada. Okay. Yang lain? Ada soalan tak ke tengah fikir soalan apa? Kalau tak ada, tulis je tak ada. Kalau baru nak fikir, tulis sudah tak ada. Nanti bila dah terfikir baru tanya. Tak ada Alright. So saya boleh teruskan? Alright. Okay. Okay. Bagus. Okay. So S5
granulated sweetener. Okay, ni semua orang tahu dah kot Tapi kita akan go through juga. Okay, S5 granulated sweetener ni adalah pemanis kita yang berbentuk granule, bentuk macam gula pasir tu, refined sugar. So kalau ni biasanya orang gunakan untuk masak boleh, untuk buat air boleh, baking semualah boleh, sama macam function gula biasa. Tapi dia dalam bentuk granule kan, dalam bentuk gula pasir tu. So kandungan dia dalam ni, dia adalah gabungan sukrosa dan sukralosa. Ni lah dia tadi penting untuk kita tahu term-term ni kan. Sukrosa ni tadi yang dalam gula putih. Gula putih ada sukrosa yang ada glukos, dan sukralosa ni yang sweet lab punya gula, sukralosa. So S5 ni dia ada gabungan dua-dua. Dia ada sukrosa, dia ada sedikit lah. Sukrosa, gabungan sukrosa dan sukralosa. Jadi that's why lah gula S5 ni dia still ada kalori tapi rendah. Tengok kalori dia sama actually. Kalori gula S5 dengan gula biasa sama. Tapi kenapa kita cakap kalori kita rendah? Sebab kan kemanisan kita lebih daripada gula biasa. So kita ambil sikit je. Contoh kita ambil 1 sudu S5 dengan 5 sudu gula biasa. 1 sudu S5, contohlah 1 sudu S5 ada 10 kalori. Gula biasa kita ambil 5 sudu. So ada 50 kalori. So nampak tak kat situ? Kalori kita lebih jimat bila mana kita guna S5. Macam tu. Faham tak? Kalau tak faham, cakap Okay. So penggunaan masakan, minuman, baking macam tadi, padu 400 gram. Ada tulis ni kat sini. Yes, kemanisan 1 sudu. Okay, kita tengok next. So apa kelebihan gula S5 kita ni? Kelebihan dia 5 kali lebih manis. Itulah S5 kan? 5 kali, S 5 kali lebih manis daripada sweetener, 5 kali lebih manis daripada gula biasa. 1 sudu S5, 5 sudu gula biasa. So macam daripada 50 kalori yang kita biasa ambil, so bila guna S5 jadi 10 je kalori. So dah jimat 40 kalori. So kat situlah menjimatkan 80% kalori and then 80 kurang penggunaan. Okay, faham tak kat situ? Kan bila kita kan kalau korang perasan biasa HQ tulis 80% kurang penjimatan penggunaan, 80% kurang kalori. Sebab itulah, sebabkan kuantiti kita ambil lebih sikit daripada gula biasa. And then ni juga tadilah ciri-ciri sukralos, tahan haba, pH stabil, rasa yang sama seperti gula biasa tanpa aftertaste. So memang gula kita ni korang bercakap kat customer memang sangat sesuai lah untuk gantikan gula kat rumah tu. Sebab dia boleh gunakan dalam masakan macam biasa. Dan rasa pun sama je. Tapi dia lebih jimat kalori. Okay. Itu saja untuk S5. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau ada benda yang korang nak tahu dan tak faham boleh tanya. Okay. So basically korang boleh cakap dia sejenis gula pasir, 5 kali lebih manis, 80% jimat. Jimat kalori, jimat penggunaan. Dalam produk mana lagi ada sukrosa selain dalam S5? Okay, so kita akan tengok lagi slide yang berikutnya. Okay, slow sikit. Okay. So kita tengok zero sugar syrup ataupun sweet lab syrup. Okay, kandungan dalam sweet lab syrup kita ni ada sukralosa tadi, sukralosa yang sweet lab punya pemanis, tambah dengan maltitol. Maltitol ni adalah dari ekstrak gandum. So syrup kita ni dia juga rendah kalori, dia bukan zero kalori sebab ada maltitol. Maltitol tu dia ada sikit kalori. Ekstrak gandum tu dia ada sikit kalori. Kalau sukralosa saja tak ada kalori. Tapi maltitol ada kalori sikit. So dia jadi rendah kalori. So kelebihan syrup kita dia 3.5. Kalau S5 5 kali kan.
sirap 3.5 kali ganda lebih manis dari gula biasa. Kalau kita nak buat analogi dia, kalau kita guna 1.5 sudu sirap sama dengan 5 gula sudu biasa. S5 1 sudu S5 sama dengan 5 sudu gula. Kalau sirap 1.5 sudu. Okey. Rendah kalori, tanpa pewarna dan perasa tiruan. Ni antara poin-poin yang penting lah sebab kadang customer kita skeptikal atau paranoid kan, takut-takut kan. Ada letak benda apa-apa ke dalam tu. Tak ada. Ni tak ada pewarna, tak ada perasa tiruan. Dan beza dia daripada S5 tadi adalah tekstur dia. Dia pemanis yang bertekstur macam madu, likat. Likat macam madu. So memang sesuai lah kalau nak gunakan untuk masakan-masakan yang nak gantikan madu. Ataupun kan ada sirap-sirap lain kan, maple syrup, corn syrup. Boleh gantikan dengan sweet lab syrup ni. Sebab dia zero sugar, tak ada sugar. Tapi dia ada rendah kalori. Okey, samalah penggunaan, samalah kita punya produk memang boleh guna untuk masakan, bibitu, minuman, baking, semua boleh. So itulah bestnya produk kita. Boleh guna untuk buat apa-apa saja. Berat isi padu 500 gram. Ni boleh tengok nanti dekat botol ni ada label. Okay. So next boleh kita sambung next. So macam mana nak ingat sirap ni? Ingat dia rendah kalori sebab dia ada ekstrak gandum. Kalau tak ingat maltitol ni pun tak apa, ingat dia ada ekstrak gandum. Dia 3.5 kali ganda manis. Okay, next. Okay, so next adalah zero calorie drop kita. Zero calorie drop kita ni yang paling best lah. Sebab dia zero semua. Kenapa dia zero semua? Kan kalau kita tengok description zero calorie drop ni, zero gula, zero kalori, zero karbo, zero GI, semualah zero. Kenapa dia zero semua? Sebab dia hanya ada sukralosa sahaja. Sukralosa tambah dengan air, tambah air suling. So jadilah zero calorie drop. So sukralosa ni kan memang tak ada bagi kalori apa-apa, tak ada glukos dalam tu, tak ada karbo. Ni memang sangat sesuai lah untuk yang nak cut sugar betul-betul, memang tak nak ada gula langsung. Macam orang yang diet keto ke, yang kencing manis yang memang tak nak ambil gula langsung, memang boleh gunalah zero calorie drop ni. Biasanya memang orang yang keto lah, buat keto diet dia akan ambil drop. Okay, so beza dia dengan yang tadi sebab dia punya tekstur dia. Tadi S5 pasir, syrup bentuk tekstur dia likat kan. Kalau drop ni dia cecair, titis, titisan. Julita kata I love zero calorie drop. Itulah especially untuk orang diet itu memang sukalah guna drop ni. So kelebihan dia macam tadi lah. Sebab dia sukralosa je, kosong semua. Gula, kalori semua tak ada. Dia ada rasa manis je. Tapi dia tak ada semua-semua yang menjejaskan kesihatan tu. So tahap kemanisan dia, macam mana kita nak compare kan? 2-3 titis je drop ni bersamaan dengan 1.5 sudu gula biasa. Ni berganda jugalah. Apa yang kita boleh cakap, kemanisan dia berganda lah. Kalau nak buat air tu, biasanya letak 1 titis pun dah cukup manis dah. Kalau gula biasa mungkin kita letak, kalau 1 cawan tu kita letak 2-3 sudu gula kan. Tapi kalau guna drop 1 titis tu dah cukup dah manis. Dan speciality produk kita ni, dia tak ada aftertaste. Inilah advantage lah. Yang saya boleh katakan advantage berbanding dengan pemanis-pemanis lain yang orang promote kat luar kan. Stevia lah, aspartame yang lain-lain lah, jenama-jenama lain kan. Equal semua tu. Bezanya sebab kita tak ada aftertaste. So ni yang paling best lah sebab kita boleh enjoy manis tapi tak buatkan rasa nak muntah kan makan. Okay. Boleh buat 500 hidangan. Kalau dengan customer, kalau orang tanya berapa harga drop ke apa,
kena mention ni boleh buat 500 hidangan. Nak katanya sangat berbala lah beli drop ni. Sebab dia tahan lama dan dia boleh buat banyak lah hidangan. Okay. Okay, ada soalan tak so far? Kalau tak ada, kita move on. Move on. Okay, ni produk paling famous. Kat sini mesti ramai ramai apa kita panggil lah penjual-penjual Nogula Cafe kan. Yang paling laris, yang paling banyak lah orang restock kan. Nogula Cafe kita. Apa yang specialnya Nogula Cafe kita ni? Sebab dia tak sama tau rasa dengan kopi-kopi lain kat luar sana. Sebab sejujurnya saya sendiri pun saya tak minum kopi sebab saya tak suka sangat rasa kopi. Dan kan kopi, kebanyakan kopi kat luar sana kalau kita minum, kalau orang tak biasa minum, sekali minum dia rasa palpitation kan. Ada rasa pening kepala lah, rasa macam berdebar-debar, rasa sakit perut lah macam-macam. Tapi first time saya try Nogula Cafe ni, saya okey. Rasa memang sedap lah berbanding dengan kopi-kopi lain. Boleh terima lah, tekak rasa sedap. And then dia tak bagi efek-efek yang macam kopi-kopi lain kat luar sana kan. Betul tak? Tengok sikit. Paling sedap. Oh, betul. Okay. Pembetulan. Kandungan dia 100% biji kopi Arabica dari Brazil. Biji kopi ni dari Brazil tapi menggunakan teknologi daripada Switzerland. Dia ada ayat kat sini yang terpadam. Kita sama. Bukan peminat kopi tapi sebab Nogula, betul. Sekarang ni memang hari-hari tak boleh kalau tak minum Nogula. Padahal dulu tak boleh minum kopi. Itulah, kadang-kadang kita ni lah testimoni terbaik kan nak share dekat customer. Sebab that's why lah pentingnya untuk kita try dulu semua produk ni. Before kita nak jual, kita dulu kena rasa. Baru kita tahu macam nak explain kat customer. Sebab kalau kita bagi testimoni orang lain, mungkin dia orang boleh tengok tapi dia lain feel dia. Kalau kita sendiri yang cerita macam mana kita boleh jatuh cinta dengan Nogula ni, apa yang menyebabkan kita suka dengan semua produk-produk Sweet Lab ni. So first thing first, korang sendiri, kita sendiri memang kena rasa dulu, experience dulu produk-produk ni. Dan baru kita boleh cerita dengan penuh keyakinan dan penuh perasaan lah produk kita ni kan kat customer. Baru customer yakin nak beli. Macam tu. Yes, Nogula minum hari-hari. Tanya soalan ke? Nogula minum hari-hari tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah. Lagi bagus sebenarnya daripada korang pergi beli Starbucks ke kopi-kopi kat luar sana tu kan. Sebab apa? Mari kita tengok. Sebab satu biji kopi kita adalah daripada 100% biji kopi Arabica. Kopi Arabica ni kopi yang paling sedap lah. So kopi kita ni memang 100% biji kopi Arabica, tak ada campuran kopi-kopi sintetik lain. Sebab kalau produk-produk kopi kat pasaran sana, kebanyakannya diorang campur dengan kopi sintetik. So rasa tu tak pure rasa kopi. Dan kadang-kadang banyak creamer lah, banyak gula lah, rasa gula je kan kadang-kadang. Tapi kopi kita ni memang 100% kopi Arabica, biji kopi Arabica, dan pemanis yang kita gunakan adalah S5. S5. Tadi kan ada soalan tanya produk apa lagi yang guna sucrosa. Nogula Cafe ni antaranya. Sebab dia ada S5. S5 kan ada sucrosa tadi sikit. Sucrosa dan sucralosa. That's why lah gula dalam Nogula Cafe ni sangat rendah. 3 gram je. 5 kali ganda lebih rendah berbanding gula yang ada dalam 3-in-1, kopi 3-in-1 lain dekat pasaran. Sebab kita guna S5. Tu antara benda yang korang boleh share lah dengan customer. Kalau customer tanya, kenapa rasa manis? Padahal kata rendah gula tapi rasa manis kan. Biasa kan customer tanya macam tu. So mungkin korang boleh explain yang kopi kita guna S5. S5 ni dia 5 kali ganda lebih manis. Sebab tu rasa dia still manis tapi kandungan gula dia sikit. So sihat lah kan. Kalau nak minum hari-hari pun tak risau. Betul tak? So itu antara point yang kita boleh yakinkan lah customer kan. Kan macam tadi soalan tadi kan, ada customer tanya, boleh ke nak minum hari-hari? Sehari boleh ambil berapa kali kopi ni? Tak ada limit pun nak ambil berapa kali. Lagipun
kopi kita ni dia rendah gula kan. So dia sangat bagus lah compare to kalau nak ambil kopi-kopi kat luar sana. Okay. So ada komen-komen kat sini kata setiap hari wajib ambil satu sachet. Kalau tak minum rasa lain macam. Betul. Korang boleh cakap lah kot testimoni-testimoni ni. Dia bagi energi, rasa bertenaga minum No Gula Cafe ni. And then, okay, kalau untuk yang ada masalah kesihatan macam kencing manis ke, darah tinggi ke, kan biasa juga tanya kan, kalau saya ada darah tinggi, saya ada kencing manis, saya boleh ambil berapa kali kopi ni. Mungkin korang boleh cakap sebenarnya tak ada limit nak ambil berapa kali, tapi dinasihatkan ambil satu sachet je lah sehari sebab dia still ada kandungan gula sedikit. Macam tu lah. Tapi kalau yang tak ada ni sebenarnya tak ada masalah pun nak ambil banyak mana pun. Tapi semua benda yang berlebihan akan tak elok kan. So pada pandai lah. Okay. Saya tengok sini sebab ada komen sebelah sini. Okay. Sida kata sebab ingredient yang lain selain kopi kita memang kopi memang kita tahu pure orange. Maksudnya apa? Okay, saya kurang faham sikit. No Gula ni yang nikah atau tak? Okay, tak ada. Okay, dah dijawab kat situ. Sebab ada customer tanya tentang creamer dia, semua dia godek. Betul, kadang-kadang kita akan jumpa customer-customer yang suka tahu detail. Kalau tak jumpa, kalau ada customer yang jenis yang tak kisah, tak tanya banyak, okey, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang customer kita ni, dia nak tahu lebih kan. Yang memang betul-betul berhati-hati dalam nak makan something kan. So dia akan tanya semua benda. So kita as orang yang nak membantu, kita tak boleh macam jawab tak tahu ataupun kita rasa geram ke dengan customer kenapa tanya banyak sangat. So function kita ni sebenarnya kita nak membantu, so kita kena tahulah, kita kena jawab lah dengan customer kan, walaupun dia tanya detail-detail. Sebab itulah adanya sesi product training malam ni. Okay, No Gula Cafe best non-creamer. Yes, betul. Tak tulis kat sini. Dia menggunakan creamer bukan tenusu, non-dairy. Dia daripada tumbuhan. Jadi kalau yang tak boleh, kan ada setengah orang tak boleh digest susu kan, tenusu. So dia tak boleh nak minum, tapi kopi kita dia gunakan non-dairy. So orang yang allergic susu pun boleh minum. Ya, plant-based creamer. Non-creamer tu sebenarnya okey ke tak? Okey ke untuk kesihatan? Okey je untuk kesihatan. Tak ada masalah pun. Betul. Betul. Especially orang diet memang lagi sangat-sangat terpanggil apa curious kan, nak tahu semua benda kan, sebab dia betul-betul nak jaga makanan. Diabetes boleh. Semua boleh. Tak ada masalah. Yang bahaya adalah gula putih. Betul. Sebenarnya yang dalam 3-in-1 yang kat luar sana tu kan, yang membahayakan tu adalah sebab kandungan gula yang tinggi. That's why lah tak digalakkan untuk orang-orang yang ada sakit, especially kencing manis. Semua tu untuk minum 3-in-1. Tapi kopi kita, dia kandungan gulanya sikit. So dia selamat. Bukan selamat. Nak katanya sesuai lah untuk dikonsum oleh orang yang ada masalah kesihatan. Kalau 3-in-1 kat luar sana, dia ada gula putih yang berbahaya tu kan. That's why dah tak digalakkan untuk minum. Satu hari, satu sachet tak ada masalah. Betul? Sama je juga daripada minum Nescafe ke produk-produk lain kat luar sana lagi bahaya kan. Yes, ada yang jawab pesakit kencing manis kena ambil gula juga, nanti hypo. Yelah, tanya boleh? Boleh. Siapa tu? Okay, dalam No Gula ni kita pakai S5 kan? Yes, betul. Okay, thank you. Siapa bercakap tu saya tak nampak nama. Azila. Okay. Kak Azila. Thank you. Betul. Alright. That's why lah kandungan gula kita sikit. Tu point dia. 3 gram
per sachet. Kandungan gula yang rendah 3 gram per sachet. Sebab kita guna S5. 5 kali ganda lebih rendah daripada kopi-kopi 3-in-1 dekat pasaran. Okay. Dan apa lagi kelebihan kopi kita adalah aroma yang wangi dan memikat. Sebab kita guna Arabica beans kan. Kopi Arabica ni dia punya bau dia tu lain sikit. Bau dia tu bau apa? Bau gunting sachet tu dah bau dah. Perasan tak? Perasan tak? Bau tak? Bila bau gunting je dah bau. So bila kita tuang air, bau dia lagi naik kan. So itulah yang bestnya. So rasa macam tengah minum feeling minum dekat kafe kan. Bila minum gula kafe ni. Mungkin kita boleh cerita kat customer macam tu. Boleh bagi sampel juga kot. So macam kita semua as duta-duta Sweet Lab ni, saya nak galakkanlah korang kan. Setiap hari pergi ke mana-mana bawa sachet ni dalam beg. So kat mana-mana bagi je dekat, bagi testimoni, trial kan, tester, bagi dekat orang-orang yang kita jumpa kan, kawan-kawan nak pergi jumpa kawan, nak pergi meet up ke apa, bagi diorang try. Sebab biasanya orang yang first time cuba Nagula Cafe ni confirm akan repeat. Sebab orang tak rasa, kadang-kadang kita nak explain, oh aromanya wangi, gula dia rendah, rasa dia sedap. Kadang-kadang orang tak boleh nak macam mana bayangkan benda tu. Melainkan dia kena cuba sendiri. That's why lah kita sangat-sangatlah digalakkanlah bawa bagi tester, bagi sampel dekat office mate kita ke, balik kampung bagilah dekat semua orang rasa kan. Baru tahu apa yang kita explain, kita cakap sedap lah semua tu, baru diorang tahu. Bawa kopi dia boleh buat angau, dahsyat. Okay. Ada customer yang dah addict, siap ambil 6 pack sebulan, dahsyat. Sungguh penanganan gula. Budak sampai mak bapak budak, semua, yes. Sebab produk kita ni sangat sesuai untuk semua peringkat umur. Daripada budak ke orang dewasa, cumanya kalau budak-budak ni tak digalakkanlah kopi sangat kan. Tapi produk-produk lain sangat sesuai untuk daripada budak-budak sampailah orang tua. Okey. So berat isi padu, ni boleh tengoklah dekat dalam paket dia, 23 gram per sachet. So dalam satu paket tu ada 20 sachet. Sebenarnya sangat berbaloi lah kalau kita nak compare tu kopi-kopi kat luar sana kan. 20 sachet dalam harga RM39 kan. Satu sachet tu dalam RM1 lebih, betul tak? 29. RM1 lebih, dalam RM2 lah. Compare tu pergi kat kedai, kat Starbucks belas-belas ringgit. So sebenarnya kalau kita nampakkan comparison ni pada customer kan, sebenarnya berbaloi je Nagula Cafe ni. Lepas tu, satu lagi kan, tadi kan saya cakap kalau boleh korang bagi-bagilah sampel dekat siapa yang korang jumpa kan. Sebabnya kebiasaannya orang yang first time cuba akan ada tendensi untuk repeat kan. So berapa sangat lah yang korang bagi-bagi percuma tu dalam RM1 macam tu kan. Then korang akan dapat pulangan bila diorang restock, diorang repeat order, korang akan dapat berganda-ganda lagi keuntungan kan, betul tak? Okay. Banyak instant coffee kat pasaran pakai kopi sintetik. So tu antara highlight point lah kopi kita. 100% kopi Arabica, bukan sintetik. Kandungan gula yang rendah, 3 gram sahaja. 5 kali ganda lebih rendah daripada kopi kat pasaran. Lepas tu guna non-creamer, non-dairy creamer, which is untuk orang yang allergic susu pun boleh consume. So bau dia wangi. Dan tak ada caffeine tambahan. Sebab ada kopi-kopi lain dia tambah caffeine. That's why lah kadang-kadang kita minum jadi macam berdebar lah, jantung laju semua kan. Tapi kopi kita tak ada. Dia memang caffeine yang ada tu daripada biji kopi Arabica sahaja. So tu special lah.
Alright boleh proceed. Dah nak pukul 10 dah. Okay, proceed Okay, ni antara latest produk lah kan, tahun lepas. Produk yang baru jugalah. Menirap by Datuk Fazli Yaakob. Ni adalah Datuk Fazli adalah founder kepada Menirap dan kita Sweet Lab collaborate bersama Datuk Fazli untuk keluarkan produk Menirap ni, which is sirap cordial. So kita tahu rakyat Malaysia, especially orang Melayu lah kan, dan rakyat Malaysia secara umumnya memang minum menirap. Kat sekolah pun menirap, kenduri pun menirap kan. Menirap maksudnya minum sirap. Waktu raya minum sirap. Memang sirap ni sangat common lah di kalangan rakyat Malaysia kan. So kita sediakan alternatif sirap yang lebih baik untuk customer kat luar sana, sebabnya biasanya kalau cordial sirap yang dijual dekat luar sana, dia ada kandungan gula yang tinggi. So bestnya sirap kita ni dia tak ada gula. Dia zero gula, zero kalori, zero kolesterol, zero semua. Sebab apa? Sebab dia guna sucralose tadi. Again, sucralose ni kan tak ada glukos, tak ada gula, kolesterol, karbohidrat semua tak ada. Rose essence dan sucralose sahaja. So that's why lah menirap kita ni lebih best lah berbanding cordial sirap kat pasaran kan. Sebab dia lebih sihat lah. Lebih sihat untuk orang-orang yang nak kena kurang gula, kawal gula, dan untuk semua orang. Dan senang juga untuk dibancuh. Sebab kalau biasa, kalau mak-mak kita buat sirap, ada yang tak guna cordial, yang mengguna pasti sirap betul tu kan, nak kena bancuh air gula lah, nak kena tunggu nak masak air gula dulu, lepas tu nak bagi sejuk sikit. Macam banyak proses kan. So menirap ni sangat memudahkan untuk semua orang boleh minum sirap dengan cepat dan sihat. Aroma sirap rose yang wangi. Okay, boleh buat 50 hidangan. Satu botol menirap kita ni boleh buat dalam 50 hidangan. Okay, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Minum air kopi kat kedai biasa pun harga RM2 lebih. Betul. No gula tak baru RM20. No gula less than RM2 kan? Okay, so itu saja kot. Menirap. Ada lagi kalau ada nak tanya, boleh je tanya soalan. So far ni lah kot macam highlighted point untuk menirap ni. Korang boleh cakap pasal dia zero calorie, zero sugar. And then dia senang nak dibancuh. Sesuai untuk semua orang. Okay. Next. Ada lagi ke next? Kita tengok. Okay. Saya cepat sikit lah. Dah nak pukul 10. Okay. So, siapa yang perlukan Sweet Lab? So sekarang kita tengok siapa yang kita nak target. Siapa adalah target market kita, target customer kita yang memerlukan produk Sweet Lab ni. Saya cepat sikit pukul 10 dah. So basically produk Sweet Lab ni sesuai untuk semua orang, semua lapisan masyarakat, semua bangsa, semua umur, semualah, semua orang pun boleh dan sesuai sangat untuk guna produk Sweet Lab. Tapi kalau kita nak kecilkan lagi, biasanya walaupun kita kata sesuai untuk semua orang, tapi tak semua orang rasa nak guna ataupun nak beli produk Sweet Lab kan. So siapa biasanya yang rasa lebih perlu nak guna produk Sweet Lab? Mungkin kita boleh target orang yang nak mengamalkan hidup sihat. Biasanya orang yang concern pasal kesihatan ni, dia rasa lebih perlukan produk-produk yang boleh jaga kesihatan dia orang. Macam contohnya produk kita lah kan, produk Sweet Lab yang boleh kurangkan gula, yang tak ada kalori. Orang yang concern mungkin akan lebih tertarik untuk gunakan produk Sweet Lab. So kalau kita kecilkan lagi, orang yang nak amalkan kesihatan macam mana? Maybe specifically orang yang concern tentang pengambilan gula, yang sangat berkira-kira dan menjaga pengambilan gula, dia mungkin akan lebih tertarik dengan produk Sweet Lab ni. So ni mungkin orang-orang yang kalau kita offer, dia 50% dia akan cenderung lah untuk beli kan produk kita. Dan kalau kita kecilkan lagi skop ni, siapa orang yang nak menjaga pengambilan gula ni?
Basically orang-orang yang mungkin ada masalah obesity macam tadi kan, ataupun penghidat kecil manis ke, penghidat darah tinggi ke. Biasanya orang-orang ni yang ataupun lagi satu golongan yang diet kan, yang nak menjaga pengambilan gula. Which is orang yang mengamalkan diet keto ke, dia biasanya diorang ni akan lebih tertarik lah. Diorang lah orang-orang yang mencari apa produk kat luar sana yang boleh bantu diorang untuk kawal gula. So orang-orang ni lah yang dalam kotak kecil ni nak katanya macam first layer lah. First layer customer yang mungkin akan tertarik dengan produk kita. Tapi kita tak menutup juga untuk orang-orang yang di layer kedua dan ketiga ni. Sebab semua orang memang sangat perlu dan memang sesuai untuk guna produk kita. Cuma dari segi kesedaran, yang first layer warna putih ni yang mungkin akan lebih sedar dan akan berminat. So korang boleh tengoklah orang-orang yang ni mungkin korang boleh share tentang benefit produk. Tapi orang yang dalam layer hitam kuning ni, sebelum diorang nak beli produk kita, produk korang, mungkin korang kena bagi kesedaran dulu. So bila dia ada kesedaran, baru dia akan berminat untuk beli. Faham ke? Okay. So, saya dah lagi sikit. Okay, dah habis dah set ni. Ada apa-apa soalan nak tanya? Okay, kita 5 minit lah kot untuk Q&A kalau ada. Sementara tu saya baca-baca kat chat, so korang boleh tulis lah soalan dekat chat ataupun kalau nak unmute pun boleh tanya verbally. Okay, saya baca-baca dulu apa yang berlaku. Okay, Aisyah tanya. Menyirap punya rose essence tu sama macam pewarna dan perisa biasa ke? Okay, lepas tu, Nick jawab, menyirap rose essence kami pakai yang bermutu tinggi. Bukan macam rose perisa yang biasa. Kalau customer buka botol, mesti boleh tahu bau tu tak sama. Yes, betul. Kalau korang sendiri, korang dah pernah rasa tak menyirap? Nak tanyalah, korang dah pernah try tak menyirap? Siapa yang dah pernah try menyirap, cuba komen saya. Nak tengok sikit siapa je yang dah pernah menyirap. Dah. Okay, saya hari-hari Kak Taira. Masya Allah, ni memang duta terbaik Hari-hari rasa. Okay, ramai yang dah rasa. Dan mungkin ada yang belum kan, tak pernah rasa. So siapa yang tak pernah rasa, korang memang kena rasa. Semua produk ni korang kena rasa dulu. Baru korang boleh nak explain kat customer. Macam Nick kata kan, rose essence kami pakai yang bermutu tinggi. Kalau kita buka je tutup botol tu dah boleh bau dah. Bau dia kuat lah, bau rose tu. So kat situ dah boleh differentiate dah yang kita punya menyirap ni dia memang bukan bahan yang biasa-biasa. Okay, Kak Nur kata saya minum menyirap, okay sedap tak rasa pahit. Betul. So nak tak nak korang memang kena try dulu, baru tahu. Okay. So ada lagi tak soalan lain? Ada apa-apa soalan lagi? 1 minit Saya bagi masa 1 minit kalau korang ada nak tanya apa-apa. Kalau tak ada, saya yang tanya soalan. Saya tanya soalan, boleh? Okay. 1 minit saya nak tanya soalan. Ini antara soalan yang common lah, yang favorite ask question kan. Customer banyak yang tanya. Kalau korang perasan lah dekat Instagram HQ pun banyak juga soalan-soalan ni keluar kan. Dia tanya, produk ni sama tak macam stevia? Apa beza produk ni dengan stevia? Pernah tak nampak soalan tu ataupun ditanya soalan tu? Kalau korang jawab apa? Tulis sikit. Cuba tulis sikit kat box. Sebab korang tak nak tanya kan, biar saya yang tanya. Kalau customer tanya, produk ni sama ke macam stevia? Produk ni stevia ke? Ataupun memang panggil stevia? Stevia ni berapa harga? Ada tau orang tanya macam tu. Ada customer tanya, stevia ni berapa harga? Terkejut tengok, orang kenal stevia kan? So korang nak jawab apa? Okay, sweet light dari ekstrak tebu. Okay, lepas tu stevia? Apa beza dia dengan stevia? Stevia ada rasa pelik sakit tekak. Tak ada rasa pelik.
Stevia ada aftertaste, sweet lab extract dari tebu. Stevia dari daun stevia. Yes, betul. Sebab itulah macam saya cakap tadi kan, sebab masyarakat kita lebih biasa dengar stevia. Stevia dah lebih dulu masuk dalam pasaran, so orang lebih kena stevia. So macam apa-apa pemanis pun orang panggil stevia kan. So that's why lah kita pun kena sangat jelas lah. Jangan kita pun sendiri kan juga. Stevia ni harga dia RM39. So nampak tak kat situ kan. So kita yang kena tahu lah stevia tu dia adalah satu jenis pemanis lain dari ekstrak daun stevia kan. Kalau sweet lab daripada ekstrak tebu. So beza dia, dua-dua tu mungkin 0 kalori. Kita punya sweet lab dan stevia tu 0 kalori. Tapi beza dia kat situ adalah dari segi rasa. Memang sweet lab ni kelebihan kita adalah dari segi rasa tu sendiri. Dia bukan sekadar manis tapi manis yang sedap. Yang rasa tak menjejaskan rasa makanan. Okay. Kak Akila kata stevia dari daun kategori herbal. Jadi produk stevia perlu pendaftaran KKM. Betul. Ni pun ada soalan juga yang biasa customer tanya. Mungkin lah kalau ada customer yang macam tadi kan, yang jenis yang suka banyak tanya tu, dia akan tanya soalan ni. Produk sweet lab ni ada kelulusan KKM tak? Jawapan dia apa? Ada ke? Tadi dalam yang saya tulis tu tak ada pula kan tulis KKM kan? Jawapannya produk kita ni tak perlukan, kita tak buat, tak minta kelulusan KKM pun sebab kita bukan produk ubat. Bukan suplemen, bukan ubat. Tapi kita adalah produk makanan. Jadi tak perlu kelulusan KKM pun. Sebab kita adalah produk makanan biasa macam produk-produk makanan kat luar sana. Jadi tak perlu pun KKM. So kalau KKM ni kalau produk suplemen ke ubat ke baru perlukan approval KKM. Betul. Okay, tu saja. Tak ada soalan Kalau tak ada soalan, kita teruskan pukul 10 dah. Kalau tak ada soalan, saya nak teruskan sedikit lah, nak bagi sedikit overview ataupun idea lah untuk kita semua apa yang kita akan buat di awal tahun 2022 ni. Mesti semua orang tertanya-tanya kan macam apa yang HQ nak buat awal tahun 2022 ni, macam tak dapat idea lagi, tak nampak lagi apa benda kan. Kak Akila belum apa-apa dah excited dah kan. Nak tahu apa yang kita akan buat, mungkin saya akan share sikit lah towards raya ni, apa yang kita akan buat lah basically kan. Siapa nak tahu, cuba type excited macam Kak Akila. Type excited, saya nak share sikit lah dalam bulan Februari, Mac ni apa yang Sweet Lab akan buat. Ada yang tanda soal banyak. Dah cok. Dah apa? Spoil dah. Excited, nak tahu sangat, tak sabar next month. Okay. Mungkin ada yang dah tahu tu memang okay. Memang dah excited lah, yang tak tahu ni terpingin apa benda Okay. So kat sini saya nak share lah sedikit